Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita teruskan lagi majlis ilmu kita. Kita akan sambung pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, sebelum kita mulakan pengajian kita daripada bab yang ke-9, bab yang terakhir, iaitu penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf, suka saya petikkan kata-kata Al-Imam An-Nawawi daripada kitab ini, muka surat yang ke-60, berkaitan galakan membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan khusus. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sekumpulan ulama menggalakkan bacaan Al-Quran dilakukan di masjid kerana masjid mempunyai nilai kebersihan dan kemuliaan tempat serta kelebihan yang lain, iaitu iktikaf, kerana setiap orang yang duduk di dalam masjid perlulah berniat iktikaf, sama ada lama atau sekejap duduknya. Jadi marilah sama-sama tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang belum lagi berniat untuk iktikaf, kita sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama niat agar kita beroleh pahala iktikaf di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada malam ni kita akan sambung bab yang ke-9, penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Kita dah berada pada penghujung kitab ini. Kita akan
mulakan daripada muka surat yang ke 180 insya-Allah. Ya, kita bicarakan yang terakhir pada minggu lepas berkaitan bermusafir sambil membawa mushaf ke negara musuh. Jadi kita akan sambung pula pada bahagian haram menjual mushaf kepada kafir zimmi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya mulakan, ya, suka saya memaklumkan kepada semua bahawa insya-Allah setelah kita habiskan beberapa helai saja lagi, mungkin seminggu, mungkin minggu depan kita akan selesai. Kemudian kita akan buat sedikit ulang kaji daripada kitab ini, iaitu matlamat utama Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengarang kitab ini, iaitu supaya kita beradab ketika mana membaca Al-Quran. Kita buat ulang kaji sikit saja, boleh jadi seminggu ataupun 2 minggu. Kemudian insya-Allah kita akan masuk ke dalam kitab yang baru, sebagaimana yang dicadangkan oleh beberapa orang jemaah kepada saya, iaitu kitab Hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi, Al-Imam yang sama, pengarang yang sama. Kitab Hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Walaupun ada di antara kita yang pernah belajar sebelum ini, tetapi mungkin daripada syarahnya berbeza, ya, daripada penerangan mungkin yang berbeza. Jadi mudah-mudahan kita boleh manfaatkan sebagaimana yang para ulama sebutkan, kalau seseorang ingin mendalami untuk nak mempelajari ilmu hadis, maka kitab Hadis 40 adalah kitab yang paling asas untuk dia kuasai, ya, dan untuk dia amalkan apa yang ada di dalamnya. Jadi bila mana saya buat sedikit rujukan, ya, dan saya mendapati bahawa kitab tersebut sangat besar manfaatnya, maka saya memilihlah untuk membawa kitab itu insya-Allah selepas kita tamat kitab ini dan kita buat sedikit ulang kaji. Sebab pentingnya belajar kita ini bukan sekadar kitab At-Tibyan, bukan sekadar untuk kita tahu saja, tapi kita nak terapkan dalam amalan bacaan Al-Quran kita. Kerana kita nak baca Al-Quran ni hari-hari, dan pastikan hari-hari kita baca Al-Quran dalam keadaan yang beradab dengan Al-Quran. Kerana seseorang yang membaca Al-Quran memang dapat pahala, tetapi bila mana dia amalkan lagi adab-adabnya, bertambah lagi pahala, kerana dia mendapat pahala-pahala sunat yang lain. Ditambah pula amalan itu adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pahala membaca Al-Quran dia dapat, pahala sunnah Rasulullah pun dia dapat, pahala amalan-amalan sunat pun dia dapat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, berganda-ganda lagi pahala kita ketika mana kita membaca Al-Quran insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada sesiapa yang nak sponsor buku kitab Hadis 40 itu, insya-Allah saya akan maklumkan dulu, kerana insya-Allah cetakan yang samalah dengan kitab kita, iaitu Telaga Biru insya-Allah. Cuma bila saya kontak pihak syarikat, katanya ada 2 jenis buku, 2 versi lah. Jadi saya akan tengok dulu mana yang lebih sesuai untuk kita gunakan insya-Allah. Jadi boleh maklumkan kepada saya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang yang belajar dengan kitab yang kita sponsor, ya, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya kitab tu murah saja. Masing-masing boleh pergi beli sendiri, tetapi kenapa kita galakkan sponsor ataupun hadiah? Kerana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh jadi saja macam ni contohnya, saya ada kitab ni, saya beli sendiri, saya baca sendiri dan saya amalkan, jadi semuanya kembali pada saya saja. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya belikan kitab ini untuk orang lain, lalu orang lain membacanya, orang lain mempelajarinya, orang lain mengamalkannya. Walaupun saya dah tiada, saya tetap akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun saya bagi Abang Jeff bagi kat saya, walaupun di antara 2 orang saja, tapi ganjarannya akan berterusan insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam masa yang sama juga saya nak kena ada disclaimer lah, ya. Tak ada siapa-siapa yang akan kontak tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya.
Sebab pernahlah terjadi pada 2 tahun lepas ke Abang Jeff, 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas, ada orang, dia pergi ke rumah orang minta duit. Dia kata, Ustaz Hafiz nak beli kitab ni, padahal waktu tu kita dah guna dah kitab ni, dah tengah-tengah kitab, tak ada nak beli apa-apa kitab. Tapi dia minta dengan hamba-hamba Allah. Dia kata Ustaz Hafiz nak beli kitab, dia nak duit sekarang juga. Ustaz Hafiz nak duit tu sekarang juga. Tu tak ada, tuan-tuan abang dirahmati Allah, tak ada siapa-siapa yang akan jadi wakil pergi ke rumah tuan-tuan abang dirahmati Allah ataupun telefon tuan-tuan abang dirahmati Allah untuk minta duit tu, tak ada, tidak ada. Jadi kalau nak, boleh maklumkan kepada saya, insya-Allah. Tu saja satu cara yang ada. Siapa-siapa yang cari tuan-tuan dan abang dirahmati Allah tu tidak ada, Baik. Jadi kena disclaimer lah. Jadi hamba Allah tu dah tak ada pun, dah tak ada dah. Yang pernah buat perkara tersebut, dia pun dah tak ada, Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dia bersama-sama dengan orang yang saleh dan salihah, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung muka surat yang ke-180, dan sebagaimana yang saya dah jelaskan sebelum-sebelum ini, bab yang terakhir membicarakan tentang bagaimana kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran, kita muliakan Al-Quran. Kita muliakan Al-Quran dan kita tahu apa pantang larangnya. Sebagaimana kita dah belajar pada minggu yang lalu, kata Al-Imam Nawawi, haram bermusafir sambil membawa mushaf ke negara musuh. Kenapa jadi haram? Kerana dikhawatiri mushaf itu akan terlepas kepada mereka, iaitu orang-orang kafir, lalu mereka membakarnya, mereka menghina Al-Quran, mereka meminjak-minjak Al-Quran dan sebagainya. Sebab tu kita sendiri kalau dah tahu tempat yang kita nak pergi itu berisiko untuk mereka menghina Al-Quran, kita sendiri tak boleh membawanya. Jadi itu contoh kenapa kita sebagai orang yang beriman mesti memuliakan Al-Quran. Okey, baik. Jadi yang kita nak sambung pada malam ini adalah kata Al-Imam Nawawi, haram, haram menjual mushaf kepada kafir zimmi. Jika seseorang menjual kepadanya, terdapat dua pendapat di sisi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkenaan status sahnya, sah ataupun tidak jual beli tersebut. Kata Al-Imam Nawawi, yang lebih tepat ialah tidak sah. Bererti jual beli itu tidak bermanfaat, perlu dielakkan. Manakala pandangan yang kedua adalah sah, maka dia diperintahkan supaya melupuskan pemilikannya terhadap mushaf ketika itu juga. Okey, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah yang ada kitab, boleh letakkan macam palang lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Lepas maka dia perintahkan supaya melupuskan pemilikannya terhadap mushaf ketika itu juga. Stop. Jadi dah habis dah perenggan sebenarnya. Orang gila dan kanak-kanak tu sebenarnya perenggan yang barulah. Perenggan yang baru, sebab kita bukan bicara tentang orang kafir lagi, orang kafir lagi. Baik, kafir zimmi ni adalah orang-orang kafir yang mereka tinggal di negara orang-orang Islam, yang mereka mendapat perlindungan lah, bukanlah kafir harbi. Kafir harbi itu adalah orang-orang kafir yang diperangi, yang menjadi musuh kepada orang-orang Islam, yang menentang, yang memberontak. Bukan, itu kafir harbi. Manakala yang kita bicarakan ini adalah kafir zimmi. Sebab itu tuan-tuan abang dirahmati Allah, ada dua pandangan lah. Manakala untuk kafir harbi sudah tentu tidak boleh, sebab mereka dah memang musuh dengan orang-orang Islam, mereka akan buat macam-macam. Jadi dah tentu tidak boleh menjualkan mushaf kepada mereka. Baik, kita sambung perenggan baru, walaupun dekat sini perenggan yang sama. Kata Al-Imam Nawawi, orang gila dan kanak-kanak yang belum mumayyiz dilarang untuk membawa mushaf
kerana takut kehormatannya dicemari. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam soal ini larangan ini wajib ke atas wali dan orang lain yang melihatnya cuba untuk membawanya. Okey. Dekat sini hukum dia bukan ke atas, ya. Memanglah kita bicara tentang orang gila itu dan kanak-kanak yang belum mumayyiz itu. Tetapi mereka dah sendiri dah tentu tak sedar dan tak tahu. Jadi peranannya kepada wali, kepada penjaga. Kalau dia tahu dia masih ada anak kanak-kanak masuk baru 2 tahun, baru 3 tahun, ya. Mumayyiz, apa maksud mumayyiz? Mumayyiz ini maksudnya dia dah pandai membezakan. Membezakan. Mumayyiz, mayyaza yumayyizu, maksudnya dia dah tahu bezakan mana yang bersih, mana yang kotor, mana yang najis, mana yang bukan. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, kalau kanak-kanak yang berusia 3 tahun belum mumayyiz lagi, ya. Tengok 4 tahun mungkin masih kecil lagi, tak tahu lagi, ya. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, kalau nampak dia pegang mushaf tu, kita kena ambil lah daripada dia. Sebab apa kita tak tahu, nanti dia baling-baling, dia koyak-koyak, dia tak tahu mana satu yang buku dia dengan buku mushaf. Buku lain-lain yang biasa dia conteng-conteng, dia warna-warna, dia colour-colour semua, tapi dia tak tahu tu Quran, ya. Jadi dia pun conteng-conteng Quran, dia pun warna-warna. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu yang perlu kita elakkan. Jangan bagi mereka main dengannya. Jadi begitulah juga dengan orang gila. Kalau kita tahulah orang tu gila, maka kita kena elakkan dia daripada membawa mushaf. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Takut-takutlah, walaupun kita ni jaranglah bermuamalah, ataupun saya tak pernah bermuamalah dengan orang-orang gila kan. Tak tahulah, kok mula-mula dia pegang, lepas tu dia letak kat lantai ke, lepas tu dia buat macam-macam kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu Al-Imam An-Nawawi mengingatkan, siapa yang nampak, siapa yang tahu, terutamanya penjaga kepada kanak-kanak yang belum mumayyiz itu, kalau nampak saja ambillah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Walaupun daripada satu sudut kadang-kadang kita nampak baik kan, kita nampak tak apalah, biarlah dia kecil-kecil dah boleh suka Quran. Betul tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, memang kita nak daripada anak kita baby lagi dah suka Al-Quran kalau boleh. Tapi kalau baby itu sendiri belum tahu lagi macam mana nak pegang, macam mana nak jaga, ya. Takut dia koyakkan, takut dia pijakkan, tak tahu kan. Jadi kita kena elakkan, ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita berpindah kepada buku surat yang ke-181. Orang yang berhadas menyentuh dan membawa Al-Quran. Jadi ini topik dia lah. Kalau orang tu berhadas, ya, dia tak berwuduk, bolehkah dia menyentuh dan membawa Al-Quran? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, haram bagi orang yang berhadas untuk menyentuh dan membawa Al-Quran, sama ada membawanya dengan tali atau selain itu, sama ada menyentuh tulisan, catatan hujung atau lapiknya. Kata Imam Nawawi lagi, haram baginya menyentuh kulit mushaf, pembalut dan kotak yang mengandungi mushaf. Inilah pandangan yang terpilih. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi dia kemukakan dahulu pandangan yang terpilih, ya. Ini bermaksud ada pandangan-pandangan yang lain. Apa dia? Ada pandangan lain mengatakan tidak haram melakukan 3 perkara tadi, ya. Kalau pegang kulit mushaf tak apa, maksudnya tidak haram, ya. Okey. Pembalut mushaf tidak haram. Kotak yang mengandungi mushaf tidak haram, ya. Walau bagaimanapun, kata Al-Imam An-Nawawi, pandangan ini lemah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa yang kita boleh belajar dekat sini adalah bagaimana Al-Imam An-Nawawi dia berkongsi ilmu secara amanah kepada kita, ya. Dia penting tuan-tuan dan puan dirahmati Allah,
dalam adab-adab menyampaikan ilmu, tu kalau ada pandangan-pandangan yang lain, seharusnya kita bagi tahu walaupun pandangan itu bukanlah pandangan yang terpilih. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Untuk ilmu, untuk tujuan ilmu, untuk tujuan orang tahu. Saya selalu buat contoh mudah saja tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Contohlah kalau kita ni seorang guru tajwid. Kita seorang guru tajwid Al-Quran, lalu kita terangkan ya hukum iqlab yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu bila mana nun yang mati berjumpa dengan huruf ba ataupun tanwin, iaitu baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan berjumpa dengan huruf ba, hukum dia iqlab. Ya, contohnya mim ba'di, kita terangkan cara bacaannya adalah dengan merapatkan kedua bibir kita, mim ba'di. Kita terangkan macam tu dulu. Kemudian kita katakan walau bagaimanapun kalau ada guru yang lain mengajar yang renggangkan sikit saja, itu pun betul juga. Tapi yang saya praktiskan adalah yang menutup. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila orang tahu ada cara ini, ada cara itu, jadi dia tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau contohnya dia buka, tu salah tu, tu salah tu. Padahal dua-dua betul tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jadi Al-Imam Nawawi pun begitu. Bila mana dia mensyarahkan tentang hukum berkaitan fiqh kan, berkaitan hukum hakam, dia akan jelaskan juga supaya kita tahu. Tiba-tibalah kita baru je contoh tuan-tuan dan dirahmati Allah, baru je kawan kita tu kentut ke ataupun yelah maksudnya dia dah terbatal wuduk dia, tiba-tiba dia pegang mushaf, kita haram. Mungkinlah dia berpegang kepada pandangan yang lain. Tapi kata Al-Imam Nawawi, pendapat yang mengatakan harus itu, iaitu tidak haram, itu adalah pandangan yang lemah. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, secara asasnya kita dah tahu Al-Quran, ya, Al-Quran yang keseluruhannya Al-Quran lah. Al-Quran dia berbeza dengan terjemahan Al-Quran dan juga tafsir Al-Quran. Tu mengikut pandangan para ulama itu berbeza. Yang itu kalaupun tidak berwuduk tidak ada masalah, ya. Adapun yang memang Quran itu kata Al-Imam Nawawi hukumnya haram, maka kita kena elakkanlah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, sekiranya Al-Quran ditulis di atas suatu papan, okey, maka hukumnya adalah hukum mushaf. Ya. Hukum tulisan, hukum kayu itu, ya, ya, papan itu yang ada tulisan Al-Quran itu, dia sama seperti hukum mushaf, ya. Dia sama macam mushaf. Sama ada tulisan tersebut sedikit atau banyak. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Imam Nawawi lagi, hinggakan jika hanya beberapa ayat yang ditulis untuk tujuan pembelajaran, haram baginya menyentuh papan itu. Jadi dulu-dulu bahkan ada di sesetengah negara sehingga ke hari ini, mereka bila menghafal Al-Quran, mereka gunakan lauhah namanya. Lauhah tu dia macam papan kan. Kemudian dia tengok pada Al-Quran, mereka pun salin. Jadi papan tu dia dah membawa hukum mushaf, jadi diorang pun salin, ya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, dan tulis, ya. Dan tengok mushaf lah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diorang tulis salin. Ni contoh surah yang belum hafal lagi lah. Jadi bila dah habis salin satu muka surat, mereka dah tutup mushaf tu, mereka akan hafal pula. Jadi ketika itulah lauhah itu membawa hukum seperti mushaf juga. Jadi mereka kena berwuduk ketika mana menggunakan papan tersebut. Jadi cara mereka menghafal macam tu lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Mereka hafal pada lauhah tu sampailah mereka habis menghafal. Kemudian mereka dah tasmid dengan guru pun kata okey, dan mereka pun lancarkan betul-betul sampai ingat balik. Kemudian mereka padam. Esok mereka tulis pula muka surat sebelah, tulis balik. Itu dikatakan sebagai
kaedah menulis pada lauhah, pada papan, ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kalau yang menggunakan kaedah pembelajaran macam tu, kita pun gunakan kaedah lauhah tu, kita kena pastikanlah bahawa kita berwuduk ketika mana nak menyentuhnya, memegangnya, okey. Baik. Kita pergi kepada topik yang berikutnya. Orang yang berhadas, berjunub atau haid menyelak helaian mushaf. Ya. Kalau ada orang yang dalam keadaan berhadas, tidak berwuduk, berjunub ini dia dalam keadaan hadas besar. Macam mana dia boleh berjunub? Iaitu ketika mana seorang lelaki dan seorang isteri dia bersetubuh, dia bersama, kemudian belum mandi wajib lagi. Masa ketika itu dia adalah dalam keadaan berjunub, ya, janabah, atau haid, wanita sajalah, menyelak helaian mushaf. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sekiranya orang yang berhadas atau orang yang berjunub atau wanita haid menyelak helaian mushaf dengan kayu, dia dah tahu dia tak boleh sentuh sebab dia tidak ada wuduk, ya. Jadi dia nak menyelak helaian mushaf dengan kayu dan seumpamanya. Maka terdapat dua pandangan di sisi ulama mazhab kami tentang keharusannya. Jadi selalu kena ingat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, setiap kali Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan mazhab kami, maka dia akan merujuk kepada mazhab Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi merupakan salah seorang ulama yang tersohor dalam mazhab Syafi'i. Kata Al-Imam An-Nawawi, pandangan yang pertama yang lebih kuat, pandangan yang lebih kuat ialah harus, ya, boleh. Dan ini diputuskan oleh ulama Iraq dalam kalangan ulama mazhab kami kerana dia tidak menyentuh dan menanggungnya. Tak boleh. Maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia tak sentuh sebab dia gunakan kayu, jadi harus. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pandangan pertama, pandangan yang lebih kuat mengatakan harus, boleh. Apa yang boleh? Menyelak helaian mushaf dengan kayu dan seumpamanya. Okay, baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang tanya kenapa pula dia nak buat macam tu, kan? Kenapa tiba-tiba pula nak buat macam tu? Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebelum-sebelum ini di awal-awal kitab juga pernah bicarakan tentang hukum orang-orang yang berada dalam keadaan berhadas, berjunub membaca Al-Quran, boleh ke? Jadi mereka, orang yang berhadas tidak ada masalah, ya. Orang yang kalau contohnya dia tidak ada wuduk, ya, dia tidak ada wuduk sajalah, dia bukan dalam keadaan hadas besar, maka kalau dia mengulang Al-Quran sendiri, ya, tidak ada masalah, dia baca saja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, dia tak ada wuduk, tak ada masalah. Tapi orang yang berjunub, orang yang berada dalam hadas besar, yang belum mandi wajib lagi, maka dia tak boleh baca Al-Quran. Dia tak boleh baca Al-Quran. Cuma Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kupas lagi. Apa yang dia boleh buat adalah, contohnya dekat sini ada, ataupun inilah ayat Al-Quran yang dekat depan kita, dekat dalam masjid kita, ada frame kat sini, dekat kat mimbar kita ada tulisan Al-Quran. Lalu dia melihatnya, dia melihat Al-Quran tu, lalu dia membaca dengan hatinya. Dia tengok, dia baca dengan hatinya, tu boleh, tak ada masalah. Yang tidak boleh adalah apabila dia menyuarakannya, dia membacanya, itu tak boleh, ya. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila disebutkan di sini tentang wanita haid, hari ini kita dapati ramai pelajar-pelajar di negara kita dalam kalangan wanita yang menghafal Al-Quran, ya. Hafizah lah yang mereka menghafal Al-Quran. Jadi kalau ikutkan pandangan di mana mereka
tak boleh membaca Al-Quran. Jadi di antara apa yang mereka lakukan adalah mereka tengoklah, mereka tak baca, mereka tengok saja supaya okey, yang ayat ni kat sini, ayat ni kat sini, ayat ni kat sini. Tengok saja supaya dia refresh dalam otak dia lah. Dalam memory dia tu, okey, dia ingat, dia tak lupa. Dia bukan hafal-hafalan yang baru, tapi dia untuk mengulang tu, dia akan tengok, okey, supaya bila dia tengok, dia tak lupa. Okey. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, sekiranya dia menyelak, ya, dengan menggunakan kayu ataupun yang seumpama dengannya, maka dekat situ hukumnya adalah harus, ya. Tapi kena ingat, mereka tidak membaca dengan suara, tetapi mereka memandang sahaja. Manakala pandangan yang kedua mengatakan haram. Apa yang haram? Haram bagi orang yang berhadas, berjunub atau wanita haid menyelak helaian mushaf dengan kayu dan seumpamanya. Kerana pandangan yang kedua ini mengatakan ia dikira menanggung helaian kertas tersebut, dan kertas itu diibaratkan sama seperti sebuah mushaf juga, ya. Tapi dalam dua pandangan ini, pandangan yang mengatakan harus, boleh, itu lebih kuat. Baik, kat sini ada situasi yang lain tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Okey. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, jika dia melapikkan tangannya dengan hujung lengan baju dan menyelak helaian mushaf, hukumnya adalah haram tanpa khilaf, ya. Dalam pandangan ini macam inilah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia gunakan hujung tangan dia ni macam ni, ya. Kemudian dia menyelaknya. Dia gunakan, ya, hujung lengan baju. Boleh nampak ke? Macam ni lah, maksudnya dia keluarkan sikit, kemudian dia selakkan begitu. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hukumnya adalah haram tanpa khilaf. Sebagian ulama kami tersilap dengan menyatakan suatu pandangan yang lain. Namun yang lebih tepat ialah haram, kerana selakan tadi dilakukan dengan tangan, bukannya dengan lengan baju. Sebenarnya tuan-tuan abang dirahmati Allah nak tunjukkan bahawa kategori itu dia menggunakan tangan dia juga sebenarnya. Jadi kalau nak melihat kepada pandangan yang atas tadi, bukan dengan menggunakan baju dia sendiri, tetapi menggunakan benda lain lah, seperti pensel ke, kayu ke. Kalau dulu ada apa tuan-tuan abang dirahmati Allah, lidi, ya, yang kita gunakan untuk kita tunjuk Quran, yang tu bukanlah menggunakan dengan hujung lengan baju. Okey. Baik, tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita bicarakan tadi adalah berkaitan tentang penyentuhan Al-Quran. Nak sentuh Al-Quran, ya, kulitnya mahupun helaian-helaiannya. Jadi dah jelas dah bagi kita, ya, iaitu orang yang berhadas, orang yang berjunub dan orang yang haid, maka mereka tidak boleh memegang mushaf, membawa mushaf ataupun menyelak helaian mushaf, melainkan dengan cara tadi, iaitu dengan objek yang lain. Baik. Kemudian kita bicarakan muka surat yang ke-182, hukum orang yang berhadas atau berjunub menulis mushaf. Ni tulis pula. Tadi baru bicarakan tentang menyentuh dia, menyentuh mushaf, ya. Sekarang kita bicarakan tentang menulis ayat-ayat Al-Quran. Okey. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila orang yang berhadas atau berjunub menulis mushaf, jika dia menanggung atau menyentuh kertasnya ketika sedang menulis, hukumnya haram. Jika dia tidak menanggungnya dan tidak menyentuhnya, terdapat 3 pendapat dalam situasi ini di sisi ulama mazhab kita, iaitu pertama, pandangan yang sahih, hukumnya harus. Manakala pandangan yang kedua, hukumnya adalah haram, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dekat sini ada tulis harus bagi orang yang berhadas dan haram bagi orang yang berjunub, iaitu ada perbezaan lah
kerana hadas ni boleh jadi hadas kecil saja, tetapi orang yang berjunub dia adalah hadas besar, dia kena mandi wajib terlebih dahulu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan ini apa yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah menulis mushaf. Perbezaannya sama ada dia ketika menulis mushaf itu dia sentuh ataupun tidak kertas tu. Ya, tapi kebiasaannya bila orang menulis tu dia akan letakkanlah tangan dia, dia akan sentuhlah kertas itu. Jadi itu hukumnya haram, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada pandangan tersebut, ya, kita dapat belajar bahawa Al-Quran ini sangat-sangat mulia. Sampaikan kita tidak berwudu dalam keadaan berhadas, dalam keadaan janabah, berjunub, dalam keadaan haid, kira tidak suci, tidak bersih, maka kita tidak boleh menyentuh Al-Quran. Dan kita dah bicarakan juga tentang menulis mushaf sekiranya dia menanggung atau menyentuh kertas tersebut. Jadi semua yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala katakan tak boleh macam ni, tak boleh macam ni, tak boleh macam tu dan sebagainya, hanya dengan satu tujuan, iaitu kita wajib memuliakan Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa topik lagi dalam dua helai saja lagi. Dua helai saja lagi sebelum kita akhir kitab ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.